Okey, seterusnya kita pergi kepada 5 objektif asas pendidikan oleh Gage dan Berliner tadi kan. Tadi prinsip, sekarang ni 5 objektif dalam asas pendidikan. Yang pertama, memupuk pembelajaran ke arah pembelajaran arahkan diri dan tidak bergantung pada orang lain. Ingat yang tadi kan, dia pelajar itu yang ingin belajar dan ingin tahu apa yang dia belajar. Sebab itu dia pembelajaran berpusat kepada belajar. Seterusnya, kedua, mengembangkan keupayaan bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan perkara yang dipelajari. Di sini memang menuntut setiap orang bertanggungjawab terhadap diri, sama ada nak belajar ataupun tidak. Yang ini sangat penting. Kalau nak berjaya, teruskan laksanakan tanggungjawab. Seterusnya, mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. Di sini memang ada laluan kepada pelajar-pelajar macam mana dia nak kembangkan kreativiti terpulang kepada cara belajar tadi. Okey, seterusnya mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penukaan. Semestinya kalau kita dah nak belajar, di situ kita dah boleh nak tahu cara belajar dan di situ kita boleh peroleh pembelajaran dengan pelbagai cara apabila kita terokai dengan pelbagai cara juga. Kalau kita tak guna satu saja cara untuk belajar, jadi satu sajalah kita peroleh. Sebaiknya kita pelbagaikan jalan ataupun cara kita belajar untuk memperoleh pengetahuan tambahan. Seterusnya, mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. Sebab yang ini seperti yang saya katakan tadi, dalam FPK kita perkembangan secara menyeluruh. Jangan abaikan mana-mana aspek tersebut. Bayangkan kalau anda belajar cuma fokus kepada kognitif tapi tak suka sosial, maksudnya tidak terlibat dengan aktiviti kolaboratif, tidak bertegur sapa dengan rakan. Itu antara aspek yang kita elakkan kalau negatif. Sebaiknya positif. Maksud di sinilah mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. Kita boleh meluahkan emosi yang tidak puas hati dengan cara yang betul, bukannya dengan cara yang salah. Sebab itu teori humanistik ini banyak menekankan apa aspek-aspek kemanusiaan yang ke arah kebaikan. Ini pula yang teori humanistik Carl Rogers. Tadi Gage dan Berliner kan, yang ini adalah Carl Rogers. Jadi maksudnya kat sini kalau kita lihat dia punya grafik ini, dia kata in order to enjoy the good life, we need to. Dia ada 5 perkara kalau kita nak enjoy dalam hidup. Yang pertama, be fully open to experience. Jangan pula terkurung dalam asrama saja. Boleh pergi keluar tapi dengan niat yang betul lah untuk memperoleh pengalaman. Sebab itu kalau saya lihat, kalau saya ambil contoh untuk kanak-kanak lah. Walaupun situasi sekarang ni pandemik COVID, tapi SOP berlangsung dan kita kena akur, adakah kita nak terkurungkan kanak-kanak yang kecil ini di rumah? Jadi, kalau kita nak enjoy dalam hidup, sebab itu kanak-kanak patut didedahkan juga dengan kehidupan di luar, tapi dengan penuh SOP. Sebab itu kalau saya lihat ada kanak-kanak yang dibawa oleh mak bapak dia keluar, memang saya setuju. Tapi yang hairannya kenapa SOP tidak diakur? Sepatutnya walaupun berada di luar, walaupun dia anak kecil, dia perlu ikut SOP supaya dia boleh belajar. Kalau kita kaitkan dengan teori Bandura tadi, peniruan. Oh, ini cara orang sekarang ini kalau nak keluar, mesti ada pakai face mask, mesti ada penjarakan sosial. Itu yang pengalaman baru. Kalau yang kanak-kanak yang baru lahir, kan kita pun boleh dedahkan yang umur 2 tahun supaya dia boleh ikut. Itulah pattern kehidupan sekarang. Jadi, be fully open to experience. Jangan takut berada di luar. Tapi, kalau kita asyik takut, kita tidak akan rasa pengalaman dia. Sebaiknya kita boleh keluar dengan SOP yang telah ditetapkan, telah diarahkan oleh KKM. Yang kedua, live in the
present moment. Memanglah sekarang ni kita perlu berada dalam keadaan sekarang. Kita kena hadapi juga. Bukannya kita asyik fikir yang lama je. Sikit-sikit cerita pasal lama je. Ada yang advance lagi, kena berangan-angan saja future. Okay. Jadi kita kena enjoy apa yang ada di depan mata. Sekarang kamu sebagai pelajar, enjoylah sebagai pelajar. Macam mana kita nak bimbing diri kita untuk menjadi seorang pelajar yang terbaik, kamu kena cari teroka sendiri. Okay. Seterusnya, trust ourselves. Yang ketiga, ini adalah kepercayaan pada diri sendiri. Kita mesti percaya pada kebolehan diri kita, percaya pada diri kita, apa yang mampu kita buat. Kalau kita tak percaya, maksudnya kita sampai bila-bila pun rasa ragu-ragu buat salah satu keputusan, rasa ragu-ragu untuk bersosial, kan? Jadi kita mesti ada kepercayaan pada diri kita, apa yang kita mampu buat. Kalau kita rasa ada macam perkara yang tidak mampu kita buat, kita latih diri supaya menjadi perfect. Walaupun tidaklah kata seperfect 100%. Baru kita enjoy dalam hidup kita. Dan seterusnya, take responsibility for our choice. Apa yang dimaksudkan dengan kita ambil tanggungjawab, itulah pilihan kita. Macam kamu, pilihan kamu adalah sekarang ini sebagai pelajar. Jangan abaikan sebarang apa-apa yang berkaitan dengan diri kamu sebagai pelajar. Kalau ada HEP kata buat ikut join activity, ikut. Kalau ada yang kata perlu ada sumbangan di luar ke apa semua, ikut. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai manusia. Kamu sebagai pelajar. Jadi, kalau ada peluang-peluang macam itu yang akan menambahkan pengalaman kamu. Bila kita ada pengalaman, kita dah ambil tanggungjawab kan. Pada mulanya kita akan rasa berat. Tapi bila kita dah mengikuti apa yang kita buat, yang kita telah dipertanggungjawabkan, di situ akan melatih kita menjadi perfect. Dan seterusnya, treat ourselves and others with unconditional positive regards. Kat sini, kita layanlah diri kita. Kita layanlah orang sekeliling kita tanpa syarat. Yang sebaiknya supaya semua orang mendapat manfaat. Yang ini sangat penting sebab kita perlu macam mana ada perasaan empati terhadap diri orang lain. Kalau kita tak mampu nak sumbangkan dari segi kewangan, kita tak mampu nak beri dari segi sumbangan tenaga, doakan yang terbaik. Jangan tambahkan apa yang tidak baik kepada perkara yang tidak baik. Macam sekarang kan, bila saya tengok dalam Facebook, apa semua, kes makin meningkat, sebaiknya kita jangan mengeluarkan apa-apa perkataan yang seperti mendoakan. Yang tak baiklah. Sebaiknya keluarkan perkataan-perkataan yang baik, boleh mendoakan kebaikan. Contoh kalau kita tengok kes COVID makin meningkat lah. Kalau di Sarawak sekarang makin meningkat. Sebaiknya kita doakan yang baik-baik. Semoga makin turun. Bukannya kita bila tengok kes tu makin meningkat, welcome. Saya pernah tengok ya. Jadi seolah itu mendoakan dia kembali. Sebaiknya kita ni layan juga doa kita dengan perkara yang baik. Begitu juga kalau kita nak kaitkan dengan pelajar. Kalau ada pelajar yang tidak baik dalam kelas kita, mungkin ada yang kurang ajar, apa lagi? Kita kena selidik dulu apa punca dia. Lepas tu kita boleh dalami dulu, empati. Kenapa dia berbuat demikian? Lepas tu dalam hati sebagai guru, kita memang sentiasa mendoakan kebaikan. Walaupun pelajar ini tidaklah perform sangat kan. Macam saya dulu kan di prasekolah ada seorang kanak-kanak ini, kalau dari segi akademik memang dia sangat lemah. Tapi sebagai guru saya tak tahulah, mulut saya memang sentiasa mendoakan, dalam hati saya kata tak apalah, teruskan belajar. Nanti cikgu doakan. Mungkin jadi askar ke, jadi polis ke, dapat duit, beri keluarga, saya kata. Di situ maksudnya kita treat ourselves dengan orang lain ke arah kebaikan. Bila kita mendoakan orang yang dengan perkara-perkara baik, kita rasa lega. Jadi doa yang baik itu pula memberi kebaikan kepada diri orang lain tersebut. Itu yang ditekankan oleh Carl Rogers dalam ke-5 aspek kalau nak enjoy dalam hidup.
Seterusnya, manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai potensi diri. Memang kan, dalam setiap diri kamu memang ada motivasi tinggi kalau kita nak buat sesuatu. Contoh buat assignment lah. Esok hantar hari ni motivasi sangat tinggi. Mesti siap. Jadi semua insan mempunyai daya dan keinginan yang tinggi untuk belajar. Kalau semua kita dah set dalam minda. Apabila dah set dalam minda, kita dah atur pattern belajar atau apa kemudahan yang kita peroleh untuk belajar. Itu yang mendorong kita terus nak belajar dengan untuk mencapai pencapaian yang sangat terbaik dan memberi kesan kepada perolehan pengalaman diri anda. Jika seseorang itu gagal belajar, puncanya suasana pembelajaran kurang sesuai, bukan ketidakupayaan mereka. Yang ini kalau kamu rasa zaman sekarang bersemuka sangat payah, maksudnya kita kena terima dengan pembelajaran secara digital, secara online. Jadi jangan tutup minda anda. Jadi anggap yang suasana pembelajaran sekarang ini adalah yang terbaik buat masa sekarang sebab kita kena akur kepada kehendak semasa sekarang. Jadi jangan jadikan sebagai satu punca untuk kita salahkan malas nak belajar. Dorong diri anda untuk terus belajar. Itu motivasi. Jadi jadikan suasana pembelajaran. Kalau tak dapat nak belajar di dalam bilik asrama, bolehlah dengar kuliah saya ini di bawah pokok ke. Kan YouTube, janji ada line. Kalau tak ada line, saya tak dapat bantulah. Ini yang kita kena tahulah pada pokok pangkal ni, pada diri. Jadi dua kategori pembelajaran yang kita boleh lihat adalah pembelajaran kognitif dan pembelajaran pengalaman. Kalau pembelajaran kognitif, biasanya lah kita kaitkan dengan apa subjek yang kita pelajari. Macam anda lebih kepada pendidikan Islam. Jadi perlu tahu, perlu master, perlu menguasai apa yang dimaksudkan dalam pendidikan Islam supaya kamu boleh mengajar input itu, kandungan itu kepada pelajar pula. Jadi kalau berkaitan dengan pembelajaran pengalaman, di situ kamu melibatkan aplikasi pengetahuan. Kamu dah ada pengetahuan, macam mana kamu nak aplikasi kepada pelajar? Itu kamu kena tahu kemahiran pedagogi untuk supaya kamu boleh kaitkan pengalaman kamu di sekolah dulu. Ingat dulu macam mana guru kamu mengajar dan mungkin kamu modify kamu punya pengalaman itu menjadikan apa yang kamu nak sampaikan dalam bidang pendidikan Islam itu sangat memberi makna kepada pelajar anda. Jadi pembelajaran pengalaman mengambil kira keperluan dan kehendak murid. Maka ia melibatkan perkembangan personal, motivasi, daya usaha, penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang. Kalau kita nak lihat kat sini, ini yang dikatakan culture study kan. Maksudnya teori humanistik ini memang berpokok pangkal pada manusia. Apa yang dia perlu buat dalam perkembangan diri dia untuk menjadi seorang yang lebih berjaya.